Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diadakan program bacaan hadis 40 yang akan dibacakan oleh Ustaz Khairul Amal. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sallallahu alaihi wasallam. ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak kelihatan darinya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Dia segera duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua peha Nabi SAW. Seraya berkata, Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Jawab Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Engkau mendirikan solat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami pun merasa hairan kerana dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Jawab Nabi SAW, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Dan dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Jawab Nabi SAW, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan aku bila terjadinya kiamat. Jawab Nabi SAW, yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Dia pun bertanya, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Jawab Nabi SAW, jika seorang hamba telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, bertelanjang, miskin dan kepala kambing telah saling berlumba-lumba dalam mendirikan bangunan yang menjulang tinggi. Setelah itu lelaki tersebut pun segera pergi. Aku pun terdiam sekian lamanya sehingga Nabi SAW bersabda kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapakah lelaki yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
baginda bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita lihat kepada syarah hadis ini. Jadi hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril, hadis malaikat Jibril, kerana kedatangan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini antara khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga para nabi yang lain yang telah dihadiri, didatangi oleh para malaikat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Lut alaihissalam, ketika mana malaikat datang nak binasakan kaumnya, malaikat singgah ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim pun sembelih kambing untuk jamu para malaikat kerana menyangkakan mereka manusia. Ketika mana malaikat datang ke tempat Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut cepat-cepat minta mereka masuk ke dalam rumah kerana risau, bimbang orang-orang kampung dia akan kacau. Kerana malaikat datang dalam keadaan lelaki-lelaki yang tampan. Bermaksud Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tidak menyadari itu adalah para malaikat. Tapi khususiat keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang datang itu adalah bukan manusia tetapi malaikat Jibril yang mengatakan hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Dan kemudian dalam hadis ini ada isyarat kepada para penuntut ilmu. Isyarat yang pertama ialah tadi malaikat Jibril yang menyerupai manusia, malaikat harus boleh menyerupai apa juga bentuk dengan izin Allah. Jadi malaikat datang dalam keadaan rambut yang berwarna hitam. Ini isyarat supaya orang-orang muda mesti dah ada hamasah, semangat untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu taklah daripada ketika mana keadaan masih cergas, masih muda, rambut masih hitam, bukan ketika mana rambut dah putih. Yang kedua ni malaikat datang dalam keadaan baju berwarna putih. Bermaksud para penuntut ilmu bila nak menuntut ilmu kena mengelokkan diri dan kemudian berpakaian bersih. Dan kemudian malaikat merapatkan lutut kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangan di atas perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud penuntut ilmu, kalau nak menuntut ilmu kena talaqi, berdepan dengan guru secara musyafahah, dan kemudiannya kena menghadap kepada guru dengan penuh beradab. Dan kemudiannya di dalam hadis tadi ada persoalan, ada soal jawab, sesi soal jawab di antara malaikat Jibril dan Nabi SAW. Ini dia adalah merupakan uslub tarbiyah, di antara uslub pendidikan yang berkesan, iaitu apabila kamu menuntut ilmu, kamu mesti ada soal jawab dengan guru kamu supaya apa yang tidak difahami boleh difahami. Dan kemudian harus bagi seseorang kalau nak tanya soalan, tanyakan soalan yang boleh memberi manfaat kepada semua orang, sekalipun dia mengetahui jawapan tersebut. Dan kemudiannya dalam hadis ini disebut sebagai al-ummu lis-sunnah. Kalau Al-Quran ada ummul Quran, iaitu Al-Fatihah, induk bagi Al-Quran. Jadi hadis ini dikenali sebagai induk bagi sunnah, bagi hadis-hadis Nabi SAW, induk bagi sumber masalah agama ini, kerana ia menceritakan tentang tiga perkara yang merupakan pelengkap seorang Muslim, iaitu yang pertama Islam, iaitu ilmu syariat yang mengajar kita berkenaan dengan ibadah. Kemudiannya yang kedua iman, iaitu ilmu akidah ataupun ilmu tauhid yang mengajar kita untuk mengenal Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ihsan yang merupakan ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak yang mengajar Muslim untuk jadi ikhlas ketika beribadah. Dan disebutkan di dalam hadis ini tadi ada dua tingkatan ihsan untuk menjadi ikhlas. Yang pertama ni iaitu ibadah seolah-olah melihat Tuhan, yang ini disebut sebagai maqam musyahadah. Yang kedua ibadah, kalau tak mampu ibadah seolah-olah melihat Tuhan, ibadah dalam keadaan merasakan diri dilihat oleh Tuhan, yang ini disebutkan sebagai maqam muraqabah. Jadi perlu ada usaha ketika mana ibadah untuk rasa musyahadah atau muraqabah ini untuk mendatangkan rasa ikhlas dalam hati. Dan yang terakhir antara tanda kiamat disebut di sini at-talidal amatu rabbataha, iaitu seorang perempuan melahirkan tuannya. Iaitu dimaksudkan di sini oleh syarih yang mensyarahkan hadis ini,
pada akhir zaman nanti ramai orang memiliki hamba perempuan, mereka digauli sehingga lahirnya anak-anak yang disandarkan status mereka itu kepada bapa mereka, seolah-olah mereka itu berstatus tuan ke atas ibu mereka sendiri. Ataupun ini juga merupakan kiasan bajas kepada hari ini pada akhir zaman ini ramainya anak-anak yang derhaka kepada kedua orang tua mereka, sehingga mereka bersikap kasar kepada kedua-dua orang tua mereka, seolah-olah diri mereka itu pula tuan kepada kedua orang tua mereka. Jadi insyaAllah moga kita semua memahami hadis ini dan menghayatinya dan mengamalkannya. Yang pertama tadi, amalkan adab-adab penuntut ilmu, dan yang kedua tadi berkenaan dengan soal jawab. Sebagaimana anda tidak faham di dalam kelas, sentiasa bersoal jawab dengan guru anda di luar, di dalam ataupun di luar kelas. Dan seterusnya, pastikan kita ini menjadi muslim yang mukmin dan yang muhsin, Islam, iman dan ihsan. Dan terakhir sekali, jangan sesekali kita derhaka kepada kedua orang tua kita dan disebut itu tanda akhir zaman. Dan juga kalau di sekolah ini, jangan derhaka kepada guru-guru anda yang merupakan ganti kepada kedua ibu bapa kedua orang tua anda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.